Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, kami kumpulan 14 akan membincangkan tentang isu Revolusi Industri 4.0. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama diberi Siti Nur Akilah binti Muhammad Nur dari Fakulti Sains dan Matematik selaku moderator anda pada hari ini. Tak kenal, maka tak cinta. Maka izinkan saya untuk memperkenalkan para panel kita pada hari ini. Yang pertama iaitu Josephine Ulung Jos daripada Fakulti Sains Komputer dan Industri Kreatif. Okey, seterusnya Diana Christina Maripa daripada Fakulti Sains Kemanusiaan. Hai saya. Seterusnya Muhammad Azfar Mafazi bin Abdul Majid daripada Fakulti Sains Kemanusiaan. Saya. Dan yang terakhir Muhammad Yusri bin Muhammad Kasim daripada Fakulti Sains dan Matematik. Ya, saya. Okey, Revolusi Industri 4.0 jika dipandang daripada dasarnya, ianya satu tajuk yang agak berat dan perlu kupasan yang sangat mendalam daripada para panel kita pada hari ini. Saya sebagai rakyat Marhain amat tertanya-tanya dan tidak sabar untuk mendengar penjelasan daripada panel kita pada hari ini. Jadi tanpa melengahkan masa, saya jemput saudari Jocelyn untuk memberi pengenalan tentang apa itu Revolusi 4.0. Persilakan. Terima kasih kepada saudari moderator kita pada malam ini. Baiklah, saya akan memberi penjelasan lebih dalam mengenai Revolusi Industri 4.0 ataupun IR 4.0. Pada awalnya, trend Revolusi Industri 4.0 ini bermula daripada perindustrian maju dan berteknologi tinggi, iaitu daripada negara Jerman dan Amerika Syarikat. Kemudian IR 4.0 ini mula berkembang kepada negara-negara lain seperti China, Korea Selatan dan juga Singapura. Kemunculan dan kewujudan superkomputer, robot pintar dan kenderaan tanpa pengemudi adalah salah satu contoh revolusi 4.0 yang ada kini. IR 4.0 juga merujuk kepada proses pembangunan dalam industri, pengeluaran dan automasi ke tahap di mana mesin beroperasi secara bebas atau bekerjasama dengan manusia. Selain itu, sistem fiber fizikal yang dapat menghubungkan dengan dunia digital dan sistem seperti manusia melalui internet. Kita lihat dari sejarah awal revolusi industri. Sebelum wujudnya revolusi industri 4.0, IR yang pertama adalah bergantung kepada penggunaan mesin berkuasa wap. Kemudian revolusi ini yang kedua melibatkan kuasa elektrik dan diikuti kepada revolusi yang ketiga berasaskan teknologi maklumat dan komputer. Bagi industri 4.0, ia mencakupi penemuan pelbagai teknologi baru seperti automasi, IoT ataupun Internet of Things, analisis dan big data, simulasi, integrasi sistem, penggunaan robotik dan cloud yang merancangkan kemajuan landscape dunia moden. Dengan revolusi 4.0 ini ia menandakan kemunculan sistem physical cyber yang melibatkan keupayaan baharu sepenuhnya bagi manusia, mesin dan keedar baru teknologi. Dengan kata lain, teknologi otomasi ini dapat dilihat sebagai keupayaan teknologi yang tidak perlu melibatkan manusia secara langsung. Industri 4.0 ini juga dapat mengatasi masalah kebergantungan terhadap sumber tenaga yang secara signifikan dan akan mengubah masa depan dunia pekerjaan yang akan datang. Sekian daripada saya kembalikan kepada saudari moderator kita.
Terima kasih Saudari Joseph bagi penerangan yang amat jelas itu. Jadi secara amnya kita dapat tahu istilah revolusi industri 4.0 ini sering dikaitkan dengan pembangunan dalam industri, iaitu pengeluaran ke arah yang lebih pintar. Perkataan revolusi itu sendiri memainkan peranan untuk memberi cabaran baru kepada sektor ini ke arah transformasi yang lebih baik dan berdaya saing. Jadi, kita teruskan lagi perbincangan dengan kupasan daripada Saudara Yusri mengenai elemen-elemen industri 4.0. Persilakan. Terima kasih kepada moderator kita pada hari ini. Okey, mengenai elemen revolusi 4.0, secara umumnya kita tahu bahawa IR 4.0 ini mengaplikasikan sistem fizikal cyber dalam industri. Seperti yang kita ketahui, pada industri kita pada hari ini, dia lebih mengaplikasikan kepada teknologi supaya ia boleh mencapai ke tahap yang negara-negara maju. Jadi di dalam revolusi industri ini terdapat 8 elemen penting yang perlu kita ketahui. Saya akan bincangkan secara lebih detail satu persatu elemen yang terkandung dalam revolusi industri 4.0 ini. Jadi kita lihat yang pertama adalah daripada segi kecerdasan buatan. Sistem yang dilahirkan dalam IR 4.0 ini untuk robotik mempelajari persekitaran dan menjadi pemacu perhubungan di antara manusia, peralatan fizikal dan juga dunia digital. Seterusnya, robotik mempunyai keupayaan dan fleksibel, interaktif serta dapat menyelesaikan masalah rumit. Ia juga boleh bekerjasama antara mereka sendiri dalam persekitaran kerja yang sama seperti manusia. Seterusnya, kita lihat daripada segi pemprosesan awan atau cloud. Ia menjadi tempat penyimpanan data dan pemprosesan data yang besar yang dihasilkan oleh lot, atau kita kata dari bahasa Inggerisnya adalah Industry of Technology, atau bahasa Melayu dia adalah internet benda. Kita lihat kepada lot atau Industry of Technology. Ia berkaitan mengenai kebolehan mesin berkomunikasi dengan mesin yang lain atau peranti lain dengan sambungan internet. Dalam kata lain, apabila di dalam industri ini dia menjadi lebih mudah apabila kita kondak satu mesin dan mesin lain boleh menerima arahan kita dengan baik. Seterusnya, kita lihat daripada security cyber. Dalam security cyber ini, dia melindungi data yang besar dan minimumkan risiko data daripada dihack. So, dalam security cyber ni, sekiranya company lain atau syarikat lain nak mencuri data kita, security cyber ni akan melindungi atau dia dapat kesan company mana yang nak cuba hack kita punya sistem atau nak curi kita punya maklumat. Yang seterusnya adalah cetakan 3D. Dalam cetakan 3D ni, ia memudahkan pembangunan prototype. Apabila adanya prototype ni, dia akan membuatkan seseorang itu nampak lebih jelas proses yang akan dikendalikan dan juga akan faham lebih detail mengenai perancangan bagi sebuah industri tersebut. Kemudian kita lihat daripada segi realiti maya, ia menyediakan maklumat yang ditafsir secara maya. Maksudnya realiti maya ni dia menterjemahkan teks yang diberi dalam bahasa pengatascaraan kepada bahasa komputer. Jadi apabila realiti maya ni dia dapat tafsirkan, dia akan menghantar ke mesin dan mesin boleh proses apa yang kita beri arahan atau kita arahkan. Yang terakhir adalah analisis data raya.
analisis data raya ni dia menyediakan perkhidmatan dan melakukan unjuran yang lebih tepat. Sebagai contohnya, analisis data raya ni dia lebih fokus kepada proses pemeriksaan dan pembersihan, dan ada lagi beberapa. Jadi dia bertindak sebagai bukti berkenaan sesuatu perkara yang terlibat. Jadinya contoh kalau ada berlakunya proses pembersihan, dia akan menunjukkan bukti lah kepada kita. Jadi kita boleh tahu dengan lebih tepat atau dengan lebih jelas. Okey. Itu saja daripada saya mengenai elemen revolusi industri 4.0. Saya kembalikan kepada moderator kita. Okey, terima kasih Saudara Yusri. Revolusi industri 4.0 atau sering dipanggil sebagai IR 4.0 ini terbahagi kepada beberapa elemen seperti yang telah dinyatakan oleh Saudara Yusri sebentar tadi. Jadi, boleh Saudara Yusri kupas berkenaan manfaat atau kelebihan yang boleh diperolehi jika revolusi industri 4.0 ini dilaksanakan? Okey, terima kasih moderator. Okey, kita lihat daripada segi kebaikan lah. Daripada kelebihan itu, kita tengok daripada segi kebaikan revolusi industri 4.0 ini. Sebenarnya daripada revolusi industri ini, banyak manfaat yang akan diterima kepada negara, individu dan daripada sektor-sektor lain. Secara umumnya, saya akan nyatakan kat sini 4 kebaikan untuk itu semua. Okey, yang pertama kita lihat daripada segi dia akan meningkatkan pendapatan negara. Apabila hasil industri meningkat dengan teknologi tadi, dia dapat meningkatkan hasil sesebuah industri tersebut. Jadi dengan peningkatan hasil tersebut, dia dapat meningkatkan pendapatan negara kita. Dijangka ia meningkatkan pendapatan kita sehingga 2 trilion dalam masa 7 ke 8 tahun akan datang. Jadi pendapatan kita pada tahun 7 ke 8 tahun akan datang mencapai pendapatan negara maju. Seterusnya, ia akan mengurangkan kos operasi. Dengan penggunaan robot-robot ini, kita dapat mengurangkan penggunaan tenaga kerja manusia. Jadi dengan pengurangan tenaga kerja manusia ini, kita dapat minimaskan pembayaran gaji, pembayaran kos overhead seperti bil api, bil elektrik. Jadi kat situ kita boleh minimaskan kos operasi sebuah kilang tersebut. Seterusnya, yang ketiga, kebaikannya adalah meningkatkan tenaga kerja mahir. Kenapa saya kata meningkatkan tenaga kerja mahir? Untuk nak selesaikan masalah yang berlaku pada revolusi IR, sebab revolusi IR 4.0 ni dia banyak menggunakan robotik. Jadi kita perlukan tenaga kerja yang mahir untuk nak selesaikan masalah yang berlaku. Kita lihat sekarang kerajaan dia memfokuskan kepada TVET atau kemahiran. Kenapa? Dengan kemahiran ni dia membolehkan graduan yang mempunyai kemahiran yang tinggilah, maksudnya dia boleh serba-serbi. Jadi sekiranya dalam IR 4.0 ni kita terima masalah graduan daripada TVET ni, dia mampu menyelesaikan masalah yang berlaku. Yang terakhir, dia akan meningkatkan produktiviti sesebuah kilang atau industri tersebut. Dengan penggunaan robot dalam kilang, dia akan kita tahu dengan penggunaan robot dan juga tenaga kerja manusia, penggunaan robot akan menyebabkan dia lebih pantas. Apabila lebih pantas kerja dia akan menyebabkan sebuah industri itu pengeluaran dia meningkat. Dengan pengeluaran meningkat ni, dia akan menyebabkan peningkatanlah produktiviti pada sebuah kilang tersebut. Itu saja daripada saya mengenai kebaikan atau kelebihan revolusi 4.0 ini.
Terima kasih Saudara Yusri atas penerangan yang padat itu. Saya tertanya-tanya dengan sebegitu banyak kelebihan yang dapat diperolehi daripada revolusi industri 4.0 ini, wujudkah negara yang agak sedikit kehadapan? Yalah, sedangkan kita sedang masih berbincang mengenai revolusi industri 4.0 ini, adakah syarikat atau negara yang sudah pun mengaplikasikannya? Silakan Saudara Joseph. Baiklah, terima kasih Saudari Moderator. Seperti apa yang telah saya sentuh pada awal pengenalan mengenai revolusi 4.0 tadi, trend revolusi IR 4.0 ini bermula daripada negara perindustrian maju dan berteknologi seperti Jerman. Dan mengenai seperti apa yang telah disentuh oleh Saudara Yusri mengenai beberapa elemen IR, pemangkin industri 4.0 bagi sektor seperti syarikat-syarikat ini berteraskan dengan elemen-elemen IR tersebut. Dan terdapat beberapa contoh syarikat yang telah menggunakan elemen-elemen ini, antaranya BJC Healthcare yang berasal daripada Missouri dan Illinois yang berada di Midwestern United States. Mereka menggunakan revolusi industri IoT ataupun Internet of Things dalam pengurusan inventory dan rantaian bekalan makanan di hospital mereka. Selain daripada itu, syarikat daripada China iaitu Bosch di kilang Wuxi juga menggunakan IoT dan menggabungkan IoT serta Big Data untuk memacu transformasi sistem digital otomotif diesel. Selain itu, ada syarikat yang seterusnya adalah syarikat DHL yang menggunakan Fetch Autonomous Mobile Robots untuk mencari, menjejak dan menggerakkan inventory di gudang penyimpanan. Dan melalui aplikasi DHL tersebut, kaedah tradisional yang memakan masa dapat dijimatkan. Sebagai contoh, pekerja tidak perlu lagi menggunakan kaedah tradisional dalam menguruskan dan menggerakkan inventory di gudang penyimpanan. Bagi negara Jerman pula, iaitu di Berlin, syarikat Volkswagen telah mencipta automotive cloud untuk memberi nilai tambah kepada perkhidmatan yang mereka tawarkan, iaitu penyambungan smart home, pembantu digital pribadi, perkhidmatan ramalan penyelenggaraan melalui telefon ataupun smartphone. Dan negara terakhir pula bagi syarikat Fast Radius yang berpangkalan di Chicago telah mengaplikasikan digital additive manufacturing ataupun 3D printing untuk mencari penyelesaian kepada model baru perniagaan mereka. Oleh itu, teknologi sedia ada ini iaitu revolusi 4.0 ini sangatlah konvensional bagi golongan kini agar cara tradisional itu dapat diubah dan dapat menjimatkan masa pekerjaan di masa yang akan datang ini. Sekian daripada saya, kembali kepada saudari moderator. Terima kasih Saudari Joseph. Mendengarkan pengulasan daripada Saudari Joseph sebentar tadi, kagum saya mendengar huraian daripada saudari. Terima kasih diucapkan. Apa yang saya faham daripada elemen, setiap elemen bagi industri revolusi 4.0 ini telah pun dinaik taraf oleh syarikat ataupun negara-negara tertentu yang terlebih ke hadapan dalam transformasi atau naik taraf teknologi ini. Setiap yang membawa manfaat pasti mempunyai cabaran untuk melaksanakannya.
Boleh saudara Azfar terangkan sedikit mengenai cabaran-cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam mewujudkan revolusi industri 4.0 ini? Okey, baik. Terima kasih saudari moderator. Okey, penerapan revolusi industri 4.0 ini sememangnya memberi cabaran kepada kebanyakan negara sama ada membangun atau maju. Tapi kita tengok daripada sudut yang berlaku di Malaysia. Yang pertama sekali, cabarannya adalah kekurangan tenaga mahir. Jadi bagi melahirkan golongan tenaga mahir dalam bidang teknologi dan juga digital seiring dengan revolusi industri 4.0 ini sememangnya amat mencabar kerana memerlukan jangka masa yang panjang dan juga melibatkan kos yang tinggi. Bagaimana melibatkan kos yang tinggi? Bagi firma-firma yang ingin menggunakan teknologi yang tinggi, mereka juga memerlukan pekerja yang mahir untuk mengendalikan mesin ataupun teknologi. Jadi firma tersebut perlu menghantar pekerja mereka ke kursus untuk mengendalikan teknologi. Seperti mana yang berlaku di negara Eropah, menurut World Economic Forum, satu tinjauan telah dibuat yang mana sebanyak 37% golongan pekerja di Eropah yang tidak mempunyai kemahiran asas digital. Hal ini memberi masalah yang besar kepada mereka untuk berhadapan dan juga menyesuaikan diri dengan revolusi teknologi yang baru. Yang kedua, ancaman keselamatan cyber. Revolusi industri 4.0 ini sememangnya memberi ancaman jenayah cyber yang lebih besar daripada revolusi yang sebelumnya. Contohnya pengenalan internet pelbagai benda, IoT, Internet of Things, yang mengintegrasikan antara sistem fizikal dan juga cyber akan menimbulkan lebih banyak masalah dalam sistem rangkaian yang mana akan mewujudkan ancaman penggodam dan juga jenayah cyber. Okey, yang ketiga kita tengok daripada sistem pendidikan. Cabarannya adalah inovasi dalam sistem pendidikan. Jadi sistem pembelajaran dan juga pengajaran PNP perlu berinovatif dan juga bersesuaian dengan keperluan revolusi digital. Jadi ini bermaksud pendidik perlu menerapkan elemen digitalisasi dalam pengajaran mereka. Hal ini bertujuan untuk melahirkan pelajar ataupun graduan yang berkebolehan, yang berinovasi dan juga berkemahiran tinggi untuk ditempatkan dalam pasaran kerja bersesuaian dengan era transformasi 4.0. Okey, yang keempat adalah kesukaran menyelaras organisasi. Semua jenis perniagaan, terutama berkaitan dengan automasi, pembuatan dan juga digital, memerlukan strategi digital yang matang untuk beroperasi dengan lebih baik. Jadi pada tahun 2020, kebanyakan perusahaan ataupun perniagaan beroperasi dalam ekosistem kontrak secara pintar yang mana diuruskan secara tanpa bantuan manusia. Jadi hal ini memberi cabaran kepada tahap pengurusan di sesebuah organisasi ataupun syarikat yang mana memberi cabaran dari segi pengurusan sumber manusia, sistem produksi dan juga rangkaian pembekalan. Okey, sekian saja daripada saya. Kembali kepada moderator. Terima kasih saudara Azfar atas penerangan tersebut. Jadi kita telah ketahui apa yang menghalang negara kita untuk mewujudkan industri revolusi 4.0 ini. Tetapi apa pula dasar dan galakan yang kerajaan untuk mewujudkan revolusi industri 4.0 ini? Boleh saudari Diana tolong jelaskan? Terima kasih saudari moderator. Okey, pelbagai dasar dan usaha kerajaan bagi mengetengahkan revolusi industri 4.0 ini, di mana pada Oktober 2018, Kementerian Perdagangan Antarabangsa
dan Industri MITI secara rasminya telah menerbitkan sebuah polisi kebangsaan bertajuk Industry Forward demi membantu mempersiapkan perniagaan serta sektor-sektor perkilangan di Malaysia dalam menghadapi revolusi industri 4.0 yang membabitkan teknologi automasi, komunikasi dan digital. Isu tersebut juga berbangkit dalam Belanjawan 2020 di mana kerajaan telah menyediakan peruntukan yang besar dalam sektor pembangunan, industri, teknologi termasuk pembentukan Digital Malaysia, pengenalan gerakan pembangunan ekosistem 5G, pembekasan Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia dan penyediaan pelbagai dana gerakan padanan secara bidaan bagi menggalakkan lebih banyak projek-projek perintis aplikasi digital. Okey, apa sebenarnya dasar Industry Forward? Dasar Industry Forward merupakan salah satu negara untuk mentransformasikan sektor pembuatan dan perkhidmatan berkaitan bagi tempoh 2018 hingga 2005. Dasar Industry Forward merupakan dasar nasional yang dirangka untuk menggalakkan pembangunan produk dan perkhidmatan Malaysia dengan menggunakan keupayaan pembuatan inovasi berdasarkan teknologi, di mana pelan tindakan dasar Industry Forward ini juga telah memperuntukkan sebanyak RM210 juta dalam Belanjawan 2019 bagi tahun 2019 hingga 2021. Untuk menggalakkan Malaysia beralih kepada industri 4.0 ini, dasar ini mengandungi 3 visi untuk menjadikan Malaysia sebagai rakan strategi untuk pembuatan pintar dan perkhidmatan berkaitan di Asia Pasifik dan destinasi utama untuk melabur industri berteknologi tinggi, penyelesaian menyeluruh iaitu Total Solution Provider untuk teknologi termaju. Latar belakang daripada Industry Forward ini ialah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI telah mengetuai pembangunan dasar Industry Forward sejak pertengahan tahun 2017 bersama beberapa kementerian utama iaitu Kementerian Kewangan, Kementerian Multimedia dan Komunikasi, Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Tenaga Sains Teknologi Alam Sekitar dan Perubahan Iklim serta agensi industri dan pihak-pihak berkepentingan. Objektif dasar Industry Forward ini dirangka berpandukan 3 asas utama iaitu attract, create dan transform. Attract bermaksud menarik pihak-pihak berkepentingan seperti stakeholder untuk beralih kepada aplikasi teknologi Industry Forward serta meningkatkan daya tarikan Malaysia sebagai lokasi pilihan bagi pembuatan pintar. C pula sebagai create iaitu menunjukkan sebuah ekosistem yang menyeluruh bagi menyokong industri menggunakan aplikasi Industri 4.0 dan menyelaras industri sedia ada dalam pelbagai aspek berkaitan seperti bakat dan tenaga kerja. Manakala T sebagai transform pula ialah transformasi sektor pembuatan secara menyeluruh untuk meningkatkan dan memperkukuhkan produktiviti, kecekapan kos, aplikasi teknologi dan keupayaan inovasi, pembangunan teknologi tempatan dan pewujudan lebih ramai pekerja berkemahiran tinggi. Tools ataupun feeder yang digunakan secara dasarnya 5 bidang pemboleh ubah utama iaitu first, F ialah pembiayaan dan inisiatif berdasarkan hasil, I ialah infrastruktur digital dan ekonomi, manakala R ialah rangka kerja kawal selia dan penerima gunaan industri, manakala S ialah meningkatkan kemahiran sedia ada dan menghasilkan bakat baru untuk masa hadapan, dan T ialah akses kepada teknologi pintar dan piawaian. Dasar ini mengandungi 13 strategi dan 38 pelan tindakan. Salah satu program utama di bawah dasar ini ialah program Industry Forward Witness Assessment yang telah dirancang untuk menilai tahap kesediaan sesebuah organisasi untuk beralih kepada Industri 4.0. Objektif utama program ini adalah bagi mewujudkan garis petunjuk tentang tahap kesediaan untuk organisasi dalam penggunaan elemen 4.0 dan mengenal pasti bidang penambahbaikan dalam setiap dimensi yang diukur, mengesyorkan tindakan lanjutan untuk meningkatkan kecekapan produktiviti dan membangunkan garis baseline untuk penerimaan gunaan industri.
Impak daripada dasar yang telah dilakukan ini, ada 4 sasaran telah dirangka berdasarkan data tahun 2016, iaitu meningkatkan produktiviti pembuatan untuk setiap pekerja sebanyak 30%, meningkatkan sumbangan sektor pembuatan kepada ekonomi daripada RM254.7 bilion kepada 392 bilion, dan menguatkan kapasiti inovasi dan keupayaan dengan menambahbaikan kedudukan Malaysia dalam Global Innovation Index daripada 35 ke 30 ke atas. Dan terakhir sekali, menambah bilangan pekerja berkemahiran dalam sektor pembuatan daripada 18% kepada 35%. Terakhir sekali, diharapkan penerapan industri 4.0 ini akan membantu industri, terutamanya perusahaan kecil dan sederhana seperti PKS dalam meningkatkan kecekapan dan produktiviti supaya terus kekal relevan dan berdaya saing di peringkat domestik dan global. Dasar industri forward ini akan menggalakkan pembangunan keupayaan inovatif dan keupayaan pembuatan sektor dan perkhidmatan yang berkaitan untuk mewujudkan teknologi, produk Malaysia sendiri dan perkhidmatan. Saya berteruskan kepada saudari moderator. Terima kasih. Okay, terima kasih Saudari Diana. Sungguh padat sekali ya ulasan daripada Saudari Diana. Jadi sebelum kita mengakhiri perbincangan kita pada hari ini, boleh Saudara Azfar tolong simpulkan sedikit berkenaan perbincangan kita pada hari ini. Dipersilakan. Okay, baik. Okay, sememangnya secara rumusan, sememangnya penerapan ataupun peralihan industri kepada industri 4.0 ini banyak cabaran, tapi kita tidak boleh mengetepikan kebaikannya ataupun peluang yang akan datang dengan industri revolusi 4.0 ini. Okay, yang pertama sekali, memapankan pertumbuhan ekonomi. Jadi dengan wujudnya pelbagai jenis teknologi seperti Internet of Things, IoT, kecerdasan buatan AI dan juga Big Data, semua sektor termasuk pembuatan, pendidikan dan juga kesihatan bukan sahaja dapat meningkatkan produktiviti mereka. Malahan mereka juga dapat mengurangkan kos dan juga masa pengurusan. Contohnya adalah pada awal tahun ini pelancaran Dasar Automotif Nasional NAP oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad yang mana menyatakan bahawa penggunaan teknologi yang tinggi dalam dasar ini mampu mengurangkan masa dan juga mengurangkan kos pengeluaran bagi sesebuah kenderaan. Selain itu, wujudnya pasaran perniagaan tanpa sempadan melalui teknologi yang canggih memudahkan usahawan, terutamanya membantu para IKS, industri kecil dan sederhana untuk memulakan perniagaan. Sebagai contoh, peruntukan kepada golongan muda menerusi Global Innovation Creativity Center MAGIC pada tahun 2014 untuk menceburi bidang perniagaan. Selain pada itu, Maxis Berhad dengan kerjasama Microsoft Malaysia telah menandatangani perjanjian memorandum yang mana untuk menyediakan penyelesaian bagi perniagaan digital. Yang kedua, mewujudkan pelbagai peluang pekerjaan. McKinsey Global Institute telah menganggarkan bahawa antara 400 juta hingga 800 juta pekerjaan yang sedia ada pada hari ini akan digantikan pada tahun 2030. Bukan saja itu, menurut World Economic Forum, melalui satu laporan telah meramalkan bahawa akan wujud pekerjaan yang kukuh seperti kecerdasan buatan, robotik, blockchain, malahan bukan berteknologi seperti pembangunan kemahiran, perkhidmatan pelanggan, pemasaran dan juga penjualan. Di Malaysia, Pelan Tindakan Sumber Manusia telah dirangka bagi mengatasi cabaran IR 4.0 dan juga isu buruh. Bukan saja itu, pada tahun ini, pada tahun 2020, Malaysia telah diiktiraf sebagai hub pemasangan
drone dengan Artificial Intelligence AI pada pasaran ASEAN pada 2020. Hal ini membuka banyak peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan. Yang ketiga, semestinya adalah inovasi dalam melahirkan graduan ataupun pelajar yang berinovasi dan berkemahiran tinggi. Pelbagai teknik dan domain dalam revolusi ini bakal membuka ruang kepada pendidik dan juga pelajar untuk mempelajari sistem pendidikan yang baru yang mana berorientasikan digitalisasi. Jadi hal ini akan membuka peluang kepada pelajar untuk melahirkan individu yang mahir, yang berkebolehan sesuai dengan perubahan teknologi. Contohnya pada tahun 2018, syarikat Huawei telah bekerjasama dengan 9 universiti awam dan juga swasta melalui program Akademi Maklumat dan Rangkaian Berdaftar Huawei, HAINA. Hal ini bertujuan untuk mendedahkan kepada mereka tentang teknologi tinggi dalam Huawei serta memberi mereka peluang untuk menjalani praktikal ICT, iaitu Informasi Teknologi Maklumat. Jadi secara kesimpulannya, IR 4.0 ini adalah mempunyai banyak kelebihan dan juga peluang yang akan datang. Terima kasih Saudara Azfar. Alhamdulillah dengan selesainya perkongsian daripada Saudara Azfar, maka selesailah sesi perbincangan kita pada hari ini. Jadi kita telah ketahui bahawa IR 4.0 ini bukan hanya memberi kesan kepada sektor automotif, tetapi juga pendidikan dan perniagaan juga terkesan. Kita dapat lihat negara yang telah mengaplikasikan IR 4.0 ini sangat maju ke hadapan berbanding negara lain. Kita sudah memperolehi berbagai-bagai input yang terbaik dari 4 orang panel kita pada hari ini. Dari mula perbahasan tentang pengenalan revolusi industri 4.0, elemen-elemen industri 4.0, kelebihan negara yang telah mengaplikasikan IR 4.0 ini, cabaran, kalakan dan kesimpulan. Jadi, mudah-mudahan ilmu yang telah kita perolehi pada hari ini bermanfaat dan dapat digunakan pada masa akan datang. Jadi sekian sahaja daripada kami, kumpulan 14. Terima kasih.